Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi mengenai tajuk kod 4.2 kod arahan HTML. Okey, sebelum ni cikgu dah tunjukkan. Untuk hari ni cikgu tunjukkan sekali lagi lah. Mungkin ada yang belum faham. Okey. Jadi untuk menghasilkan laman sesawan kita tu, iaitu kita gunakan aplikasi Notepad. Okey, menggunakan aplikasi Notepad dan menggunakan kod arahan HTML. Jadi untuk kita menulis kod arahan HTML, kita perlu membuka Notepad dahulu. Jadi bila kita buka Notepad, ini adalah contoh Notepad lah. Yang ini Notepad QQ ni untuk komputer cikgu. Komputer kamu, setiap komputer tu dah ada pun Notepad ni. Jadi bila kamu tekan start tu ataupun search dekat butang search dekat di bahagian bawah tu, akan terpapar Notepad lah. Jadi untuk Notepad ni kita akan typekan kod arahan HTML. Jadi untuk kod arahan HTML, kita bermula dengan dimulakan dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML, iaitu penutup dia. Jadi kita typekan HTML. Kemudian penutup HTML. Sekejap. Dekat sini. Sekali lagi dah. HTML. Kemudian penutup HTML. Yang seterusnya kita akan type. Yang seterusnya iaitu di dalam HTML kita ada yang pertama head, kepalanya. Jadi untuk HTML kita ni, di dalam HTML, kita tekan enter. Di dalam HTML ada head. Jadi untuk lebih menyenangkan, lebih senang nampak, kita tekan tab lah. Tab, dia akan, cursor tu akan pergi ke tengah sedikit. Jadi kemudian kita akan typekan head, kemudian /head. Jadi dalam kamu punya buku teks ni dia tak tab kan. Tapi cikgu tab supaya senang nampak lah. Kamu tak nak tab pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk lebih menyenangkan, cikgu dah tabkan kat situ supaya lebih nampak lah. Yang seterusnya, di bahagian selepas head kita ada tag body. Body dan juga penutup kepada body di bahagian belakang lah. Jadi selepas head ni, jadi selepas head kita typekan body tu sama level dengan head tadi. Body, kemudian /body. Jadi head tu sama level dengan body lah. Kemudian yang seterusnya, di bahagian dalam head kita ada title, iaitu tajuk. Tajuk untuk laman sesawan kita. Kenapa saya suka bersukan adalah tajuk kepada laman sesawan kita. Jadi kita punya head, kemudian title, penutup kepada title.
Okey, kemudian kita typekan tajuk kenapa saya ini mengikut kepada buku teks kamulah. Tapi pelik juga tajuk dia ni. Okey. Iaitu kenapa saya suka bersukan. Mana? Kenapa saya suka bersukan. Okey, jadi kita typekan dekat pada notepad kita ni. Kenapa saya suka bersukan. Okey, kemudian okey, di dalam body. Okey, kenapa saya suka bersukan. Okey, ini cikgu dah siap type ni. Okey, iaitu title-nya. Okey, kita typekan title, kemudian kita tuliskan kenapa saya suka bersukan. Kemudian di bahagian body. Okey, di dalam body. Okey, jadi untuk head ni adalah kepalanya. Ini akan dipapak, ini maklumat mengenai laman sesawang kita. Kemudian body ni yang akan terpapar pada laman sesawang kita. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya dalam body kita ada H1. H1 ni H1 ini mewakili tajuk besar kita. Okey, tadi tajuk yang terpapar pada laman sesawang kita di bahagian atas dia. Okey, bahagian atas. Kemudian untuk H1 ni tajuk di dalam laman sesawang kita. Kenapa saya suka bersukan menggunakan tag H1. Okey, menggunakan tag H1. Okey, jadi di dalam body kita ada tag H1. Okey, kemudian penutup H1. Okey, tajuknya adalah kenapa saya suka bersukan. Okey, kenapa saya suka bersukan. Okey, kemudian yang seterusnya adalah kita ada P, tag P dan juga penutup P. Okey, penutup kepada P. P ni mewakili paragraf. Okey, iaitu perenggannya. Okey, perenggan ini mewakili P itu mewakili perenggan. Jadi sebelum kita teruskan tu, kita nak savekan dulu supaya kita boleh tengoklah hasil dia. Jadi nak savekan dia. Okey, kita pergi kepada notepad kita. Bahagian notepad kita. Okey, kita tekan file. Kemudian kita tekan save as. Okey, boleh. Okey, kemudian kita dah tekan file. Okey, sekejap. Tak nampak kan. Okey, screen capture. Okey, untuk screen capture ini belum lagi. Ini pun tutup lah. Okey, untuk kita tekan file, kita tekan save as. Kamu punya notepad pun samalah. Okey, dia akan paparkan save as kat sini. Kemudian kita nak save dalam dokumen. Kamu pun dalam komputer kamu pun ada dokumen. Okey, dokumen ini senarai folder yang ada yang cikgu punyalah. Okey, kemudian kita create new folder. Kamu punya ada dekat sini kot. Okey. Kita createkan folder, bagi nama laman sesawang. Okey, jadi kita create folder supaya kita senang semua masuk semua file-file laman sesawang kita tu kita letak dalam folder ni. Okey. Jadi untuk save as, okey, nama dia. Okey, namanya kita mulakan dengan index lah. Okey.
Nama mula-mula dengan kita mulakan dengan index, kemudian dot html. Jadi ni extension dia. Okay, kalau kita tengok kepada ni, dan fail tersebut disimpan dengan sambungan .html atau htm. Tapi yang biasanya HTML lah. Okay, mana-mana pun kamu boleh guna, iaitu HTML ataupun HTML. Sebab dulu tak boleh save satu, tak boleh lebih daripada tiga huruf saja komputer dululah. Sekarang dah boleh dah. Okay, jadi .html, index.html, kemudian kita tekan save. Okay, jadi bila kita buka dokumen kita, mana laman sesawang kita. Okay, laman sesawang kita. Okay, dia akan jadi macam ni lah, index.html. Kamu punya dia terus jadi sama ada Google Chrome punya simbol ataupun Internet Explorer lah, Internet Explorer ataupun lebih kurang macam tu lah. Okay, bergantung kepada browser yang kamu ada. Okay, jadi index.html dia akan jadi macam ni lah. Ini komputer cikgu belum disetkan lagi. Okay, bila kita dah savekan, okay, bila kita right click kat sini, okay, kita boleh buka dengan apa-apa sajalah. Okay, jadi kita nak buka dengan browser dekat komputer cikgu ni, cikgu ada Brave web browser, Firefox dan juga Google Chrome. Jadi ada 3 browser cikgu. Kamu punya biasanya ada Google Chrome kan. Okey, jadi kamu boleh pilih Google Chrome. Okey, yang ini kalau ni, okey, cikgu punya ada password pula. Okey. Okey. Ini file. Itu tak jadi tu. Okey, cuba dengan Firefox. Okey. Okey, Firefox tu jadi. Yang Google Chrome tadi cikgu kena load balik lah. Okey, ini tab ni kita open. Tak ada. Mana file tadi? Okay, open with Google Chrome. Sama. Okay, jadi juga. Okay, kalau kamu guna ini untuk Google Chrome dan satu lagi untuk Mozilla Firefox lah. Okay, jadi ini adalah H1. Jadi H1 tulisan dia lebih tebal. Okay, tulisan dia lebih tebal. Kemudian ini title-nya, tajuk. Kalau kamu tengok dekat sini, ini Facebook ada nombor 1 dengan Facebook ini adalah tajuk tadi lah, title. Okay, laman web Linux Mint, kita ada home dengan Linux Mint. Okay, ini adalah tajuk. Kalau untuk YouTube, okay, YouTube. Okay, untuk YouTube. Okay, untuk YouTube tajuknya dia tulis YouTube. Jadi kamu boleh ubah apa-apa sajalah tajuk, bergantung kepada tajuk apa yang kamu nak untuk laman sesawang kamu. Okey. Baik, kemudian bila cikgu dah save, untuk notepad cikgu ni dia ada keluar warna. Kalau yang lain tu mungkin tak keluar warna lah. Okey, baik. Kemudian kita ada paragraf yang kedua, saya suka bersukan sebab. Okey, jadi kita ada paragraf yang ini, saya memang suka bersukan. Itu ialah yang kedua. Okey, paragraf yang pertama, saya memang suka bersukan. Jadi kita mula dengan P. Okey, tutup P. Saya memang suka bersukan. Dot. Titik. Setiap hari saya akan bersukan di padang. Setiap hari saya akan bersukan di padang berdekatan rumah saya.
berdekatan rumah saya. Okey, ini adalah paragraf yang pertama. Okey, lepas dah tu kita savekan dulu untuk kita tengok kepada browser kita lah. Okey, jadi bila kita dah save, kita refreshkan dia. Okey, jadi ayat yang kita type tu akan keluar dalam laman dalam browser kita lah, dekat browser kita. Okey. Saya memang suka bersukan, setiap hari saya akan bersukan. Nampak kita ada jarak dekat sini sebab kita gunakan tag P tadi. Okey, tag P ni adalah paragraf. Jadi perenggan. Jadi perenggan pertama dah ada. Kemudian dia type lagi perenggan kedua, saya suka bersukan sebab noktah bertindih. Okey, mana dah? Okey, sini. Okey, enterkan dia. P. Kalau cikgu senang tulis tag dia dulu. Okey, tuliskan tag dulu baru kita isi maklumat dalam tu. Saya suka bersukan sebab. Okey, saya suka bersukan sebab ini adalah satu paragraf. So, bila kita savekan dia, kita tengok pada browser kita, nampak dia akan membentuk satu perenggan yang lain. Jadi jarak lah, ini satu perenggan, kemudian ini satu perenggan yang lain. Kemudian okey, pada kita punya buku teks ni dia gunakan UL, okey, dan juga penutup UL. Okey, start dengan close. Ini start, ini close. Kalau dia panggil tu, dia panggil start dengan close lah. Start tag dengan close tag. Okey. Jadi digunakan UL unorder list. UL ni mewakili unorder list. Sebab kita nak menyenaraikan saya suka, itu silap type tu. Okey, saya suka bersukan sebab. Okey, jadi yang seterusnya adalah unorder list, iaitu kita nak senaraikan tadi. Okey, UL enter. Okey, back balik. Tutup UL. Okey. Kemudian baru kita masukkan senarainya. Bersukan baik untuk kesihatan. Dia gunakan dengan tag LI, list item, dan penutup LI. Okey, jadi kita ada LI dan penutup LI. Okey. Dan kita masukkan poin yang pertama lah, bersukan baik untuk kesihatan. Bersukan baik untuk kesihatan. Okey, baik. Dot titik. Jadi bila kita save kan, ini ada butang save. Kamu punya tu mungkin kat sini lah, save. Okey, kita tengok pada browser kita. Kita tekan reload. Nampak poin yang pertama. Bila kita guna UL unorder list, list yang pertama, poin yang pertama, bersukan baik untuk kesihatan. Kemudian list yang kedua, list item, bersukan membina minda yang cergas. Tutup list item, bersukan membina minda yang cergas. Okey, ini cikgu copy terus pun boleh juga. Bersukan membina minda yang sihat. Dot. Okey, kemudian yang ketiga, bersukan memberi kebahagiaan. Dan yang ketiga, bersukan memberi kebahagiaan. Dot. Okey, kemudian kita savekan dia. Save. Ini browser Mozilla. Okey, jadi ada 3 poin lah dekat sini. Ini paragraf tadi, dia tak akan bersambung dengan list item tadi lah. Okey, kemudian ini satu perenggan
Ini adalah muka depan laman web berdasarkan kepada kamu punya buku teks lah. Okey, ini pun adalah contoh. Ini browser Internet Explorer. Jadi yang cikgu guna ini adalah Google Chrome. Satu lagi Mozilla Firefox. Okey, ini namanya browser lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini pun paparan dia berlainan. Sebab apa? Sebab browser yang lain dia baca tag menggunakan yang lain lah. Dia akan paparkan paparan yang lain. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya tulisan lebih kecil. Kalau ini lebih besar sedikit lah. Okey, ini dah 100% lebih besar sedikit untuk Mozilla Firefox. Okey, baik. Yang seterusnya, melakar papan cerita. Masuk kepada 4.2.1, iaitu melakar papan cerita. Jadi yang pertama, kita punya standard pembelajaran adalah melakar papan cerita membina laman seseorang menggunakan kod arahan HTML. Jadi sebelum kita nak buat, sebelum kita nak hasilkan laman sesawang ni, contohnya laman sesawang YouTube kan, YouTube ni. Ni YouTube yang ataupun Facebook. Facebook. Ataupun ini pun laman sesawang untuk Linux Mint lah. Ataupun laman sesawang jual beli, Shopee. Ini adalah laman sesawangnya. Jadi sebelum dia nak buat laman sesawang ni, dia mesti lakar dulu papan cerita. Jadi melakar papan cerita ni termasuk dalam proses pembuatan laman sesawang. Jadi papan cerita ialah satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin suatu laman sesawang. Jadi kita ada satu siri lakaran untuk menggambarkan kandungan untuk setiap paparan skrin. Jadi kalau kita ambil contoh, kita ambil contoh apa? Linux Mint lah. Jadi sebelum dia nak hasilkan ni, dia mesti ada papan cerita dia. Jadi papan cerita apa yang dia ada? Untuk page yang pertama, page muka depan dia ni, dia pun lakar lah papan ceritanya, iaitu di bahagian atas dia ada butang kecil-kecil. Kemudian bawahnya dia ada logo. Kemudian kita ada link. Jadi link. Ini adalah hasil dia. Jadi papan cerita tu kita lakar sendiri. Jadi apa yang ada dekat laman sesawang kita, kita lakarkan dahulu. Kemudian bawah download, bila kita letak je, dia akan paparkan satu paparan yang lain lah. Projek apa, link terpapar. About apa yang ada. Link. Official blog, GitHub, apa semualah. Kemudian ada butang donate, demo. Di bahagian sini dia ada tulis Linux Mint 20.2. Kemudian ada gambar. Kemudian tulisan apa nak masukkan. Ini ada tulisan, kemudian ada box. Dalam box ada gambar sikit. Kemudian ada tajuknya. Ada tulisan lagi. Kemudian productivity, ada gambar kecil, simbol. Kemudian web, multimedia. Kemudian di bahagian tengah dia guna gambar yang lain. Kemudian ada tulisan, tulisan yang lebih besar kat sini. Kemudian kita ada yang ini di bahagian bawah yang seterusnya. Ada tulisan dekat sini. Kemudian ada tulisan yang lebih besar. Kemudian dia bahagikan 6. Ada 6. 6 kotak lah kat sini. Cuma kotak tu tak nampak lah. Kemudian dia pisahkan lagi dengan box yang lain. Kemudian dia ada tulisan di bahagian sini. Kemudian ada divider, ada 4 kat sini.
Okey. Okey, jadi kita punya papan cerita tu adalah lakaran apa yang ada dekat kita punya laman sesawang nanti. Jadi kita mulakan dengan papan cerita. Papan cerita berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi. Jadi mesti dilukis atau image, gambar yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaktif. Okey. Jadi kita gunakan ilustrasi ataupun image untuk menggambarkan laman sesawang kita lah. Okey. Jadi papan cerita dapat memberikan suatu gambaran visual kepada pengatur cara dan membolehkannya menjalankan tugas mengatur cara dengan lebih teratur. Bila dah ada papan cerita ni, bila dah ada papan cerita, barulah pengatur cara. Jadi pengatur cara ni bergantung kepada papan cerita. Jadi papan cerita ni kena hasilkan dahululah. Barulah pengatur cara boleh buat kerja dia dengan lebih cekap, lebih teratur, lebih cekap, lebih cepat. Kalau tak ada papan cerita, pengatur cara tak akan tahu nak apa, pelanggan nak apa. Okey. Jadi papan cerita digunakan untuk menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara muka. Reka bentuk. Okey, reka bentuk. Reka bentuk dia nak macam mana? Okey, ada gambar dekat sini. Bini bila hover, dia akan paparkan kotak lain. Okey. Dekat sini nak gambar yang kecil. Semua ni bergantung kepada papan cerita lah. Ini ada kotak warna lain. Okey, yang ini bila kita tekan dia akan bergerak. Okey. Ini adalah hasil daripada papan cerita tadi. Ini ada box ni warna putih. Okey, bergantung kepada papan cerita, kemudian pengatur cara akan buatlah. Okey, kemudian di bahagian bawah kita ada sponsor, partner dan sponsor, kemudian simbol sponsor dia. Okey, Yahoo sponsor, DuckDuckGo, Shell. Okey, viewer sponsor, ada link lagi kat sini. Kemudian di bahagian bawah, okey, ada simbol, ada logo, lambang. Okey. Kemudian info about mengenai laman sesawang apa, ada forum. Okey, di bahagian bawah sekali copyright. Ini biasalah, ini standard laman sesawang. Okey. Jadi mesti ada papan cerita dahulu. Papan cerita digunakan untuk menggambarkan reka bentuk. Okey, ini reka letak. Okey, reka bentuk tadi nak bentuk apa? Reka letak pula nak letak kat mana? Ini letak di bahagian tengah. Okey, di bahagian sini ada tulisan yang mana dulu? Okey, is it free? Ini dulu. Okey. Yang ini reka letak selepas kotak hitam ni. Okey, ini letak jarakkan sedikit antara dua kotak. Okey, kemudian ada kotak lain. Okey, sponsor letak 3. Bawah ni ada 4. Boleh. Okey. Ini reka letak 1 letak kat sini, 1 letak kat sini, 1 letak kat sini, 1 kat sini, 1 kat sini. Okey. Jadi reka letak itu adalah reka letak bagi setiap paparan yang akan dibina. Jadi setiap tu dia akan ada papan cerita supaya interaksi antara pengguna dengan laman sesawang lebih mesra. Dengan adanya papan cerita, okey, barulah kita pengatur cara boleh buat dan ini akan memudahkan pengguna. Okey. Lebih mesra pengguna lah. Pengguna pun tahu dah mana nak cari. Okey. Nak cari mengenai laman web, ada dekat bawah. Frequently asked question, soalan. Okey. Kemudian kalau kita tengok di bahagian tengah sini, di bahagian atas sini. Okey, bila kita scroll ke atas ataupun ke bawah, dia tak bergerak. Ini pun masuk ke dalam papan cerita tadilah. Okey. Selain itu, papan cerita menentukan aliran navigasi sesuatu laman sesawang. Aliran navigasi bila kita klik
Okey. Contohnya yang pertama, navigasi yang pertama biasanya lah. Okey, untuk laman sesawang yang ini kita ada navigasi dekat sini 1 2 3 4 5. Okey, ini navigasi lah, yang kita boleh klik tu adalah navigasi. Jadi untuk yang pertama ni, logo ni biasanya bila kita tekan dia akan kembali ke tempat asal lah. Okey. Ataupun dia tekan home. Home ni laman utama. Bila tekan dia kembali ke tempat asal juga. Okey. Kemudian kita ada download. Okey. Jadi bila kita ada papan cerita tu, bila kita tekan download, dia akan pergi ke page download.php. Okey. Dia akan pergi ke page download.php. Jadi ini page yang lain lah. Okey, asalnya page yang pertama. Bila tekan download, dia pergi ke page yang lain daripada tu. Okey. Dekat page download, okey, dekat page download ada maklumat yang lain. Dia akan paparkan maklumat yang lain, kecuali di bahagian bawah ni. Okey, di bahagian bawah ni sama dengan page yang pertama. Kemudian di bahagian atas, di bahagian atas tetap sama. Di bahagian tengah ni yang berlainan lah. Okey. Di bahagian atas yang berlainan, di bahagian tengah yang berlainan, sama juga dengan Shopee jugalah. Shopee nampak di bahagian atas tak bergerak, di bahagian tengah, kemudian di bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni biasanya samalah. Okey, jadi navigasi adalah bila kita klik dia. Okey. Contohnya kita ada Seller Center. Ini link yang pertama lah. Bila klik Seller Center, dia akan buka tab yang baharu. Kemudian dia akan paparkan logo ni loading. Ini loading lah, maknanya dia pergi ke page yang lain. Nampak? Okey. Ini adalah page yang selain daripada page yang pertama tadi. Okey, boleh. Itu adalah navigasi kita. Okey, kemudian papan cerita dapat memberikan gambaran visual kepada pengatur cara. Okey, ini dah selesai navigasi. Sebelum anda mula membina laman sesawang, anda haruslah melakarkan papan cerita laman sesawang terlebih dahulu. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Sebelum laman sesawang ini terbina, okey, papan cerita akan wujud dahulu. Okey. Jadi Rajah 4.9 menunjukkan kebaikan melakar papan cerita. Langkah ini penting, akan memudahkan pembinaan laman sesawang. Selain itu, semasa melakarkan papan cerita, kita dapat merancang dan membayangkan maklumat yang harus dimasukkan ke dalam laman sesawang tersebut. Jadi, dengan adanya papan cerita ni, kita dapat merancang. Jadi, kita rancang dulu sebelum kita bina. Bukan bina dahulu laman sesawang kita sebelum merancang. Okay? Sebab tu ada pepatah, gagal merancang kegagalan. Jadi kita rancang dahululah. Okey. Jadi Rajah 4.10 menunjukkan panduan melakar papan cerita. Okey, jadi 4.10 dekat bawah ni lah. Okey, dekat bawah. Okey, 4.9 kebaikan melakar papan cerita. Ini kebaikan dia. Okey. Yang pertama, mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Jadi berapa banyak laman sesawang kita, laman sesawang yang diperlukan. Okey, mengetahui bilangan. Okey, contohnya mana tadi? Okey, contohnya Linux Mint tadi. Okey, ini muka pertama. Okey. Jadi bila kita tekan download, dia paparkan page yang lain daripada tu. Maknanya laman utama satu page, laman kedua, bukan kedua lah, laman seterusnya, mungkin laman kedua, laman seterusnya dah jadi dua page.
Okey. Okey lah, jadi yang utama satu page, bila tekan download, ini yang lain maknanya dah jadi dua page. Okey. Dekat Linux Mint kita ada butang. Bukan butang atas kali ni. Okey, bila kita tekan tu dia terus okey keluar feed macam ni. Okey. Tapi kita tak maulah. Ini RSS summary. Okey, yang ini biasanya untuk link ke tempat lain lah, contohnya Facebook ke GitHub dan juga Twitter lah. Okey. Ini biasanya untuk ke page yang lain. Okey. Dalam yang ini kita ada download installation instructions. Okey, bila kita tekan dia akan pergi ke page yang lain lah. Okay, jadi kita tahu yang ini daripada laman sesawan lain ni. Dia bagi link saja. Okay, laman sesawan yang lain. Bukan Linux Mint lah. Okay. Baik, kita back balik. Kemudian di bahagian bawah, okay, ini sekadar maklumat. Okay, read more frequently asked question. Ini pun satu link. Okay, bila kita tekan frequently asked question akan terpapar FAQ. Jadi ini page yang lain. Dah jadi 3 dah. Okay, bila patah balik. Okay, kemudian ini sekadar paparan maklumat saja. Okay, kemudian dekat sini kita ada news, latest news, berita lah. Jadi setiap ni ada link. Jadi bila kita tekan blog, okey, dia akan paparkan page yang lain. Jadi dah ada 4. Jadi setiap link tu ada page dia. Jadi kita dapat tentukan berapa banyak page yang kita kena bina. Jadi mengetahui bilangan laman sesawang yang kita perlukan. Yang kedua, mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Maklumat apa yang nak dimasukkan dalam laman sesawang kita tu. Okey. Jadi daripada laman sesawang ni, inilah maklumat yang nak dimasukkan dalam blog tadi. Jadi bila kita keluar, okey, bila kita tekan yang ini, dia akan paparkan maklumat yang ini. Jadi kita tahulah, dengan adanya papan cerita, bila tekan yang ini, dia akan paparkan page yang ini dan maklumat apa yang nak dipaparkan. Okey. Ataupun untuk download, ini download. Bila kita tekan, maklumat mengenai download akan terpapar. Jadi dengan adanya papan cerita tadi, membantu kita lah, membantu pengatur cara tadi. Okey, nak letak maklumat apa. Okey, kemudian yang ketiga, mengetahui aliran antara laman sesawang. Jadi aliran ni, dengan adanya papan cerita, kita tahu aliran dia. Contohnya, okey, Linux Mint tadi, bila kita tekan, okey, ini muka depan dia. Bila kita tekan download, aliran dia pergi ke page download. Nampak page download. Dia akan pergi ke page download. Ada maklumat mengenai ini. Kemudian jika kita tekan Linux Mint ataupun home, dia akan patah balik ke muka hadapan balik. Nampak aliran dia daripada home, okey, laman utama pergi ke download. Download pun pergi ke laman pertama baliklah. Okey. Jadi kita tahu aliran dia. Kemudian kita tekan projek. Bawah projek ni ada link yang lain, ada navigasi lain. Kita tekan donors. Okey, terpapar maklumat mengenai donors. Okey, jadi aliran dia akan pergi ke donors lah. Okey. Dapat. Okey, itu untuk aliran
Kemudian yang keempat, memberi penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang kita. Struktur dia macam mana? Okey. Jadi untuk muka hadapan, struktur dia, okey, kita ada di bahagian atas, strukturnya kita ada Facebook, GitHub dengan Twitter, email. Okey. Kemudian di bahagian bawah kita ada muka depan, nak paparkan supaya suruh download lah. Okey, latest Linux Mint adalah 20.2, boleh download. Kemudian macam mana nak install, ada gambar. Okey, struktur dia. Struktur yang kedua, bahagian yang kedua, kita letak di bahagian yang kedua. Bahagian kedua ada apa? Okey, mengenai apa itu Linux Mint lah. Ini penerangan, ada kotak, struktur dia. Okey. Kemudian di bahagian ketiga ada kotak lain. Bahagian keempat ada kotak, 6 kotak. Okey, struktur dia. Kemudian kita pecahkan, ada kotak yang lain. Dalam kotak tersebut ada kotak, ada 4 kotak lain. Kemudian kita boleh tekan dekat bawah. Jadi struktur-struktur tersebut kita boleh tengok pada papan cerita. Dengan adanya papan cerita ni, lakaran papan cerita memudahkan pengatur cara lah. Okey, pengatur cara gunakan papan cerita ni untuk menghasilkan atur cara dia lah. Okey. Jadi inilah kebaikan melakar papan cerita. Okey. Kemudian 4.10, panduan melakar papan cerita sesawang. Kita ada 7 lah. Okey, yang perlu ini adalah panduannya berdasarkan kepada soalan-soalan. Jadi kita tanya dulu. Okey, soalan-soalan berikutlah untuk membina papan cerita kita. Semasa anda melakukan aktiviti ini, anda sedang meleraikan masalah dan mengecam corak mengenal pasti ciri-ciri yang penting peniskalaan. Okey. Jadi soalan yang pertama, apakah maklumat yang hendak disampaikan dalam laman sesawang ini? Maklumat apa kita nak paparkan? Okey, contohnya Linux Mint. Di muka hadapan kita, kita nak paparkan ada Linux Mint dah ada 20.2. Kemudian ada butang. Ini adalah latest version yang terkini. Okey. Kemudian apa yang terbaru pada Linux Mint yang terbaru. Okey. Kalau dekat Shopee. Okey, dekat Shopee. Okey, yang pertama ini kita nak paparkan ada pertandingan tap and win kan. Okey, get up to 100. Ini promosi lah. Promosi. Okey, promosi 11-11. Ini adalah maklumat yang kita nak sampaikan. Okey, kemudian di bahagian bahagian seterusnya kita ada link Shopee Malaysia. Kemudian ada iklan dekat sini, claim. Okey, kemudian kita ada big brand discount. Ada diskaun di bahagian ini. Maklumat yang disampaikan. Kemudian yang seterusnya, maklumat apa nak sampaikan, kita ada kategori. Kategori apa kita nak tunjukkan. Okey. Bila kita tekan ni ada selebihnya kategori lah kalau tak muat kotak kan. Okey, ada kategori pakaian wanita, health and beauty, baby and toys. Okey, home and living. Okey, ini maklumat mengenai kategori apa yang ada. Kemudian kita ada shocking sale, barang murah. Okey. Okey, ini adalah contoh lah. Okey, kemudian di bahagian bawah maklumat apa yang kita nak sampaikan, kualiti produk, harga rendah, low price. Okey. Kemudian di bahagian bawah sekali dia ada Shopee apps download. Okey, ini kalau nak guna Android lah ataupun App Store. Apple punya telefon kan. Okey.
Kemudian bahagian ni followers. Kita ada 4 ni lah. Yang guna Facebook boleh follow. Payment, cara nak bayar macam mana. Logistik penghantaran, apa yang digunakan untuk menghantar. Okay, about Shopee. Okay, ini adalah maklumat-maklumat yang nak disampaikan kepada pengguna. Apakah yang ingin pengunjung lakukan semasa melawat laman sesawang ini? Jadi, kalau untuk Shopee ni, okay, Shopee, apakah yang ingin pengunjung lakukan semasa melawat laman sesawang ini? Okay, jadi untuk Shopee ni mestilah untuk membeli belah secara atas talian lah. Okay, jadi pengguna nak buat apa? Nak membeli barang yang dipaparkan pada laman sesawang kita ni. Okay, kalau untuk YouTube, pengguna nak buat apa? Untuk menonton video. Untuk menonton video, untuk upload video. Okay, jadi nak tengok video, nak tengok apa video apa yang dipostkan. Okay, jadi pengguna nak buat apa di laman sesawang kita. Okay, Facebook, pengguna nak tengok latest berita-berita terbaru kan. Okay, apa berita terkini. Kemudian Linux Mint. Okay, pengguna nak buat apa? Nak download, nak install. Okay, nak tengok berita yang terkini, nak tanya apa persoalan mengenai Linux Mint ataupun nak berdema. Okey, itu adalah soalan apa yang pengunjung lakukan semasa melawat laman sesawang kita buat tu. Yang ketiga, bagaimanakah saya memastikan pengunjung berasa selesa melawat laman sesawang ini? Jadi, kalau untuk kalau untuk Shopee, dia selesa bila dia rasa selamat lah. Okey. Rasa selesa bila dia type barang apa yang dia nak. Okey, kemudian keluar barang yang dia nak. Okey, bantuan. Bila tekan bantuan, keluar bantuan yang dia nak cari. Ini kita kata mesra pengguna lah. Okey, jadi ada masalah macam mana nak top up Shopee balance. Shopee balance baki Shopee Pay. Macam mana nak top up, jadi pengguna boleh tahulah dia nak klik ke mana. Okey, jadi selesa ni selesa lah. Okey, contoh Linux Mint, pengguna nak download. Jadi bila dia tekan, dia paparkan download. Boleh download, ada 3 ni kan. Boleh download. Jadi pengunjung akan berasa selesa menggunakan laman sesawang yang kita buat. Yang keempat, bagaimanakah saya boleh membimbing pengunjung untuk melawat ke semua laman sesawang dalam tapak sesawang. Okey. Tapak sesawang kita tu home tadilah. Okey, jadi daripada home tadi kita boleh bimbing dia. Jadi bimbing dia macam mana? Dengan memberikan link dia kat sini. Okey, about, ada link kat situ. Okey, kalau nak mendema, donate. Okey, akan terpaparkan mengenai maklumat donate, macam mana nak mendema, nak dema guna kripto. Ini untuk Linux Mint, siapa yang dah mendema, dekat bawah ni. Okey, kalau Facebook, okey, nak membantu pengguna, di bahagian tepi dia ada butang-butang yang pengguna boleh tekan. Okey, terpapar tadi tu. Okey, ini ada shortcut. Okey, ini ada link, di bahagian ada atas ni bahagian ada video, ada marketplace, ada kumpulan. Okey, kemudian gaming. Ini link untuk kita punya itulah. Okey, untuk paparan pengguna itulah. Okey, kemudian dia ada chatting. Ini lagi kompleks yang dia buat ni lah. Okey, kemudian YouTube dekat muka depan.
Okey, muka depan kita ada dia paparkan ada empat video satu baris. Video boleh ditekan. Okey, ada butang play all atas video. Video dia paparkan bergerak. Okey, paparan video asas dia lah. Okey. Itu untuk soalan yang keempat. Okey. Kesemua laman sesawang. Jadi pengguna boleh tekan lah ni. Nak tekan library ke history apa video, your videos. Video apa yang kamu dah upload. Yang pengguna dah upload. Okey, di bahagian bawah bila kita scroll ini untuk YouTube, bila scroll ke bawah dia akan load video yang baru lah. Okey, sampailah bila-bila. Jadi bahagian bawah tu macam tak ada sangat lah. Okey, kalau yang lain di bahagian bawah ada. Ini biasanya yang ini maklumat yang ni biasa kita letak di bahagian bawah lah. Sama macam Shopee. Okey, di bahagian bawah kita ada ni. Okey, boleh. Jadi dibimbing lah. Okey, kemudian bagaimana saya boleh memastikan pengunjung dapat melawat ke semua laman sesawang ini. Jadi kita letakkan link. Bagaimana saya boleh memastikan pengunjung dapat melawat ke semua sekali. Jadi kita bina tu, kita mesti ada link untuk ke laman sesawang kita. Okey, contohnya about us mengenai Shopee. Okey, Shopee syarikat dia kat mana. Okey, apa yang tujuan dia, tujuan purpose. Okey, dekat sini kita ada pilihan bahasa Indonesia apa semualah. Bahasa Melayu tak ada. Kalau tekan Indonesia, okey, dia punya load dia lambat sikit lah. Okey, dia akan tukar bahasa dia. Ini pengatur cara yang buat lah. Shopee Karir. Okey. Simple, senang, bahagia bersama-sama. Okey. Okey, lowongan kerja ini daripada laman sesawang tu lah. Okey. Dengan meletakkan link, semua tempat dia boleh pergi. Ni karir ni. Okey. Okey. Cuma yang ini kita Shopee ni. Shopee Career Home. Nak patah balik ke Shopee tu dia tak ada lah. Okay, jadi kita pergi ke laman utama dia. Dia ada kalau untuk cikgu dia tak mesra sikit lah untuk Shopee ni. Okey. Jadi bagaimanakah saya dapat saya memberikan maklumat tambahan kepada pengunjung selepas ini. Jadi untuk pengunjung selepas ini biasanya dia letak yang latest lah. Yang ini contohnya ni keluar Linux Mint yang baru, dia akan paparkan terus di hadapan ni. Okey, kemudian apa yang terbaru. Okey, untuk Shopee kalau kita pergi ni, esok dia akan paparkan barang yang lain pula. Okey, barang yang lain. Apa promosi untuk besok pula. Okey. Ini papar. Kemudian barang-barang yang dijualkan, dia akan sentiasa bertukar. Okey. Ini laman sesawang kita buat tadi. Untuk YouTube. Okey. Untuk YouTube, kalau kita pergi, dia akan paparkan apa yang kita selalu maksud yang pernah kita tengok lah. Okey, cikgu selalu guna untuk tengok pengajaran lah, sains tingkatan 4 kan. Jadi dia akan paparkan di muka hadapan. Lagu, kalau kita selalu dengar lagu, dia akan paparkan di hadapan. Okey. Okey, baik. Kemudian memberi maklumat tambahan. Ini yang tadilah dia bagi maklumat tambahan kepada pengguna. Kalau untuk Shopee, bila kita masuk je home. Okey, masuk je home. Load lambat sikit.
Kalau internet lambat kan. Okey, maklumat tambahan. 11 RM1 one on not. Okey, buy a mobile phone at RM1. Okey. Jadi dia paparkan maklumat tambahan dalam bentuk kotak kat sini lah. Kemudian kita boleh closekan dia. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, dapatkan pengunjung memberikan komen di laman sesawang ini. Okey, dapat memberikan komen. Okey, contohnya YouTube. Okey, dekat YouTube. Okey, dekat YouTube bila dia tengok video. Okey, kita pause kat sini. Okey, dapat memberi komen. Add a public comment. Ini dapat bagi komen kat sini. Okey, pengguna dapat bagi komen. Kemudian dekat Shopee. Dekat Shopee. Okey, bila beli barang. Mana contohnya? Bagi contoh. Okey, contoh kat sini lah. Okey, cap. Contohnya cap kan. Okey, dekat di bahagian bawah. Produk bateri tak ada. Tak ada orang beli. Tak ada orang beli lagi. Okey, promosi tak ada orang beli juga. Ini mall. Okey, kasut tu beli tak? Ada orang beli. Okey, dekat sini kita dapat tengok komen orang. Okey, yang menggunakan. Jadi ini pun kita boleh pengguna boleh komen ataupun tidak lah. Okey, ataupun dekat YouTube. Dekat YouTube pula, dekat Facebook sama juga, orang boleh komen dekat create post. Okey, ataupun nak chatting ni komen. Okey, dekat gambar kita tekan komen. Boleh komen. Okey, itu 7 soalan ni dapat membantu kita menghasilkan papan cerita. Okey. Jadi ini panduan lah. Ada 7 soalan. Kita tanya diri kita ni. Soalan ni kita tanya diri kita. Apakah maklumat yang nak disampaikan? Maklumat apa kita nak sampaikan? Sampailah ke 7 soalan ni. Okey. Jadi dengan menjawab ke 7 soalan ni, maka kita boleh membina papan cerita untuk laman sesawang kita. Okey, baik, untuk papan cerita kita ada struktur linear 1 dan juga struktur cabang. Okey, linear satu arah sahaja. Okey. Untuk linear satu arah sahaja. Okey. Menghubungkan setiap laman sesawang dengan dua pilihan pengemudian, iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Bergerak ke depan, patah ke belakang. Bergerak ke depan, patah ke belakang. Bergerak ke depan, patah ke belakang. Itu adalah struktur linear. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya kita ada contoh linear. Okey, di muka hadapan. Okey, bila kita tekan download, dia akan papar ke laman untuk download. Kemudian bila kita tekan home ataupun simbol ni, Linux Mint ni. Okey, bila kita tekan home, dia patah balik ke tempat asal. Itu adalah linear lah, secara linear. Okey. Kemudian kita ada struktur cabang, iaitu bersifat dinamik dan berkeupayaan mengemudi ke laman lain dengan mudah. Okey. Jadi ini biasanya laman sesawang yang dibina menggunakan struktur cabang ni. Okey, struktur cabang ni lebih cekap lah. Okey, lebih cekap. Okey. Biasanya digabung. Dia akan gabung lah. Tapi kebanyakannya jenis struktur cabang. Okey. Contohnya
Tadi bila kita tekan download, dia akan paparkan page download. Kita patah balik ke page asal, boleh. Bila kita tekan download, daripada download kita boleh ke page yang lain. Contohnya installation instruction. Okey, ini page download. Kemudian kita tekan installation instruction, ada page yang lain pula. Okey. Okey, ataupun kita tekan untuk cinnamon edition, kita tekan download dia. Keluar page cinnamon edition. Okey, ini dah page yang lain lah. Okey. Kemudian daripada page yang lain, kita boleh tekan installation guide, release announcement. Okey, kita pergi ke page lain pula. Okey, boleh. Ini struktur cabang. Okey, banyak cabang, dia boleh pergi ke page yang lain. Ini mewakili satu page lah. Ini satu page. Daripada satu page boleh ke 1 dan 2. Kalau untuk Linux Mint ni, daripada yang pertama, boleh pergi ke download. Okey, ini page pertama, LDME4 all version. 3 page dah kat situ. Okey, daripada page pertama, cabang yang pertama, donors, store, get involved. Okey, kemudian ada banyak cabang. Ini menunjukkan cabang dia lah. Okey, jadi banyak cabang dia. Dalam cabang tu pun dipecah lagi 3. Ini dia bagi contoh. Ini boleh pecah 4. Kalau yang tadi ni pecah banyak. Okey, daripada yang pertama boleh pecah pergi blok lagi. Okey, boleh pergi sponsor, halaman sponsor. Okey, kemudian ada about kat sini. Pecah-pecahan adalah struktur cabang. Okey, untuk linear ni pergi ke page yang kedua. Page yang kedua boleh patah balik ataupun pergi ke page yang ketiga. Jadi daripada yang pertama ni dia tak boleh nak skip. Dia tak boleh nak pergi ke page yang keempat. Okey. Jadi dia kurang masa pengguna sikit lah untuk linear ni. Okey. Tapi untuk struktur cabang, kita boleh pergi mana-mana page yang kita nak lah. Cuma struktur cabang ni dia ada satu lagi, iaitu dia patah balik. Struktur cabang ni maksudnya dia boleh pecah banyak lah. Dalam setiap tu dia ada pecahan lagi. Struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okey, struktur linear, struktur cabang. Kemudian okey, kita ada struktur roda. Okey, struktur roda berbentuk seperti roji basikal. Laman utama dibautkan ke laman yang lain. Okey, jadi daripada laman utama dia ni, okey, boleh pergi ke page yang kedua, boleh pergi ke page yang ketiga, boleh patah balik. Pergi ke page keempat, kena patah balik. Jadi semuanya kena lalu kepada laman utama dia. Okey, laman utama. Okey, ada juga yang buat struktur macam ni. Ini kurang masa pengguna. Jadi daripada page sini tak boleh pergi ke page yang ini. Kena lalu utama dulu. Kemudian kita ada struktur yang keempat, iaitu struktur hierarki. Struktur hierarki lah. Mempunyai model pengemudian atas ke bawah. Bermula dengan laman utama. Pengunjung dipautkan ke laman-laman lain. Pengunjung ada pilihan untuk ke laman-laman lain seterusnya tanpa kembali ke laman utama. Jadi daripada page yang pertama ni, laman utama dia tu, okey, ini laman utama lah. Daripada laman utama boleh pergi ke laman yang kedua. Okey, bila kita tekan download, dia pergi ke laman yang kedua. Daripada laman kedua nak pergi ke laman yang ketiga. Okey, daripada laman yang kedua nak pergi ke laman yang ketiga boleh menggunakan struktur hierarki. Tapi yang ini tak boleh lah.
Kena patah balik ke laman utama. Ini dah duduk di laman yang ketiga, tak boleh. Ini 1, 2, 3. Okey. Daripada yang ketiga, betul lah. Yang ketiga nak pergi ke yang pertama, yang kedua tak boleh. Kena patah balik dulu sini. Baru pergi page kedua. Ini tak sedap lah. Tak masa pengguna lah. Jadi hierarki ni mana-mana daripada page yang ini kita boleh pergi ke page yang seterusnya. Ini kena lalu sini. Okey. Jadi untuk hierarki ni ada pilihan untuk ke laman seterusnya tanpa kembali ke laman utama. Jadi ini pun ada anak panah ke sini pun. Daripada laman duduk di sini, kamu berada di laman kat sini, boleh terus pergi kepada yang pertama, boleh terus ke sini, boleh terus ke yang ketiga kat sini lah. Okey, itu lebih masa pengguna. Ini kurang lagi. Ini kurang lagi sebab apa? Sebab pengguna kena ke page yang sini baru ke laman utama. Okey. Tapi biasanya boleh terus ke page yang pertama atau page mana-mana lah. Okey. Okey, dapat. Okey, kemudian kesahihan maklumat di internet. Okey, yang ini kesahihan maklumat di internet. Okey. Ini dah tajuk yang lain lah. Okey. Ini kita akan bincang nanti. Okey, kamu terima dulu maklumat mengenai yang ini saja dulu. Okey, papan cerita ni. Okey, terus dia masuk kat situ. Okey, kemudian struktur ada 4, iaitu struktur linear, cabang, roda dan juga hierarki. Ini panduan membina papan cerita sesawang. Okey, ini adalah kebaikannya. Okey, setakat tu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.